Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera di mana juga anda berada. Hari ini sekarang ni saya akan buat penerangan sedikit kepada semua yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut mengenai data analisis. Dalam sebelum tu saya kenalkan diri saya Muhammad Azwan daripada Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia. Okey, saya sharekan saya punya skrin sini. Okay, I just want to position myself here. Okay, so dalam siri kali ini saya akan terangkan sedikit mengenai data analisis dalam penyelidikan pendidikan. Dalam konteks penyelidikan pendidikan ya. Konteksnya tidak terlampau besar. Just dalam bidang ni sajalah. Sebab saya tahu dalam bidang lain kemungkinan caranya sedikit berbeza ataupun ada kaedah-kaedah tertentu yang khusus dalam bidang lain. Tapi untuk saya kali ini saya hanya menceritakan ataupun menerangkan berkenaan dengan data analisis dalam konteks penyelidikan pendidikan. Okey. Next, saya akan pergi ke slide. Okey. Dalam penyelidikan pendidikan ni, uh, kita tahu kalau kita nak buat penyelidikan, kita akan mestilah berdasarkan yang kita bagi sebagai isu ataupun masalah. Kalau isu dan masalah ni tidak jelas, kita punya penyelidikan ni ataupun research ni kita kena sedikit goyang lah ataupun tidak ada satu kerelevanan. It's not worth it to conduct the research without proper ataupun concrete problem ataupun issues kan. Bolehlah kita nak buat site saja buat penyelidikan tapi because dalam penyelidikan ni memerlukan masa yang panjang ataupun sumber yang banyak dan pelbagai lagi, dan kalau dia tidak worth it berkenaan dengan isu dan masalah tu, dia kiranya agak sukarlah kita nak jalankan penyelidikan tu kan. Boleh lah tapi kekuatan penyelidikan tu sebab dia reason kenapa kita nak buat penyelidikan tu dia tidak ada. Dan penyelidikan pendidikan ni dia tergolong dalam salah satu kaedah yang saintifik lah. Dia tidak seperti apa yang persepsi hearsay katakan. Dia bukan saintifik tapi dia adalah scientific research dalam penyelidikan pendidikan ya. Sebab apa ini? Sebab dia menyiasat kaedah-kaedah, menggunakan kaedah-kaedah yang konsisten, menggunakan basic procedures dan konsep berkaitan dengan scientific inquiry lah. Proses tu dia adalah scientific. Dia bukan seperti yang saya kata dia low level ataupun dia tidak sains. Dia memang sains tapi tergolong dalam kaedah sains sosial. Next. Okey. Dalam kita nak menganalisis ni dalam skop kuantitatif, penyelidikan kuantitatif, jadi kita akan menggunakan statistik ya. Apa itu statistik? Statistik yang melibatkan kuantitatif yang kita kira melalui uh, sample of the data. Kita ada sampel, kita kira, itu adalah statistik ya. Dan statistik ni dia memberi maklumat ataupun data, fact and figures mengenai satu populasi tu. Contoh kita satu ada satu grup yang besar, populasi kumpulan yang besar, dan kita hanya kaji population ni berdasarkan sampel. Dan ini kita panggil statistik lah. Kalau kita mengkaji keseluruhan populasi itu yang besar tu, kita tak namakan dia statistik, kita namakan dia census ataupun bancian. Dan statistik melibatkan collection, pengumpulan data, pengurusan data, organisasi data, analysis, interpretation and presentation of the data. Itu dia proses yang panjang lah sebenarnya. Dia bukan just masuk kira, itu je. Tapi dia melibatkan collection data, the planning, how to collect the data, and collect the data, organize, analyze, interpret and present the data.
Okey, seterusnya, why statistik? Kenapa kita kena belajar statistik? Sebabnya kita nak support kita punya research paper lah ataupun research kita, study kita. Kalau kita dalam quantitative study, kalau kita tak faham statistik tu, dia akan satu research yang agak goyang lah, kita tidak dapat menerangkan yang baik. Dan statistik ni dia akan membantu kita lah membangunkan atau membina critical thinking, analytical thinking kita kan. Dan in order to explain to consumer, kita kena tahu statistik lah. Kalau kita ada fact and figures yang tepat yang betul, kita dapat menarik consumer ataupun pelanggan, customer kita ataupun kita punya audience lah dalam konteks kalau pendidikan kita punya audience lah. And then in order to be able to read article, journal articles ataupun apa-apa documents based on academics, dalam academics, kena tahu statistik lah sebab dalam tu banyak segi data, graph, table, figure semua tu. Kalau kita tak tahu statistik, quite menyedihkan lah kita tak tahu ni, jadi kita tak faham, kita tak tahu nak interpret data tu, kita tidak memahami And then last but not least, kenapa statistik? Kita tahu, bila kita nak tahu statistik ni, kita tahulah why kita punya sebab, why the reason to hire statistician. So sometimes ada satu study yang besar, kita kena hire statistician untuk menguruskan kita punya data tu. So kita tahulah bila kita tahu statistik tu, kita tahulah dalam konteks apa statistician dia perlu buat kerja. Tak adalah kita kadang-kadang manipulated by statistician. Hari ini kita tengok macam-macam. Kalau statistician tu dia tahu manipulate facts and figures data tu, dia boleh bawa kita mislead kita. Tengoklah bergantung pada konteks. Okay, next. Descriptive statistik ni dia ada dua dalam data statistik ni ada dua, satu deskriptif, satu inferential. So kalau kita cakap pasal deskriptif ni melibatkan numbers lah yang melukis satu grup. Contoh satu grup yang besar kita ada number dia. Number tu bilangan dia. Contoh berapa ramai? 10 orang. Itu deskriptif Dan dia melibatkan table and graph, jadual dan graph itu deskriptif lah. Berlainan pula dengan inferential. Kalau inferential, dia lebih kaedah dia berbeza sikit. Melibatkan population. Dalam inferential ni kita kena ada setting population kita dan kita analisis not a population seperti yang saya terangkan tadi, kita analisis hanya sampel yang kita ambil. Contoh kalau kita punya population 3,000 orang, population kita, sampel kita just 200 something. 200 or 300 something. So kita analisis sampel tu saja. Dan bila kita analisis sampel tu, dia akan inference, dia akan interpret mewakili population yang besar tadi. Jadi tak adalah kita nak pergi kaji ataupun ambil data keseluruhan populasi yang ramai yang banyak sangat tu. Jadi kita kaji yang sampel je. Batch atau satu cohort ataupun satu kumpulan saja daripada population yang ramai tu. And then bila kita buat macam ni, dia kita katakan satu best guess of population lah. Tak ada cara lain. Nak kata what you call it, paling tepat kita akan kaji semula, tapi itu tak mungkin berlaku. Dia tak jadi statistik, dia akan jadi census mewakili keseluruhan kan. Tapi kalau kita menjimatkan masa dalam konteks pendidikan, kita hanya kaji satu kumpulan sampel saja mewakili populasi yang besar ramai itu. Okay. Next. Okay, we go to the next top ataupun scope. Jadi kita panggil level of measurement data. Dalam statistik ni kita ada banyak data. Satu antaranya sometimes kita panggil type of data lah. Yang pertama kita panggil nominal data. Yang kedua kita panggil ordinal data yang atas ni. Yang ketiga kita panggil interval data. Yang keempat kita panggil ratio data. So nominal data ni saya rasa dia paling asas lah. Kita panggil macam berasaskan kumpulan ataupun kategori. Contoh what we call it macam pelajar gender, lelaki perempuan kan, ada dua. Lelaki perempuan. So dia kategori lagi kategori perempuan. Kalau pelajar, let's say kalau pelajar kita ada sekolah menengah, sekolah rendah. Macam tu.
Ataupun sekolah tu kita klasifikasikan dia sebagai luar bandar, bandar. So kita panggil kategori data, nominal data. And then ordinal ni melibatkan ranking. Contoh penilaian berdasarkan ranking ni kita panggil yang berdasarkan ranking ni contoh ranking macam rating contoh ranking ni contoh kedudukan lah. Contoh pelajar ni ada dapat 5 star. Pelajar kedua ni ada dapat 3 star. So itu ada perbezaan ranking dia, rating dia. Ranking So itu ordinal Yang ketiga kita panggil interval. Interval ni dia macam ada satu julat ataupun kumpulan pelajar yang telah digrupkan mengikut satu julat dia lah. Contoh pelajar tu kalau paling mudah kalau di sekolah tu ataupun di institusi pendidikan kita ada markah kan. Kalau dia ada markah A, B, C, D. Contoh kalau A tu 75 ke atas ataupun 80 ke 80 ke atas kan. And then B 70 sampai 80. Kalau C 60 sampai 69. Macam tu. So itu adalah interval data. Contoh lain kalau awak tengok uh, kalau kita ada data yang banyak dan kita cuba grupkan dia mengikut group interval lah. Ada banyak contoh. Contoh pasal kalau uh, macam Likert scale pun ada setengah orang kata di interval data. Dan nanti saya terangkan sikit mengenai Likert scale ni, skala Likert. And then ratio data ni ataupun sometimes kita panggil continuous data, dia data yang berterusan, dia tidak ada perbezaan dalam tengah-tengah antara data tu. Contoh kita panggil macam data yang berterusan ni, contoh macam berat badan. Kita ada 1 kilo, 1.1, 1.2, 1.3, even kita ada kecil-kecil lagi kan, 1.35, 1.36 macam tu lagi. Itu ratio dia berterusan. Ataupun measurement jarak, distance. Kita ada 100 milimeter, 101 milimeter, 102 milimeter dan dia berterusan. Dia tidak ada perbezaan yang jelas dalam tu kan. Tapi dia berterusan je lah. Itu ratio lah. Dan banyak lagi lah contoh ketinggian tinggi dan banyaklah kat dalam sains dan fizik ni kita banyak pengukuran-pengukuran macam tu contoh mol kepekatan sebatian kimia kan ada kira mol so ada berapa mol 1 mol 2 mol 1.1 1.2 itu kita panggil ratio jugalah. So tadi saya balik semula kepada skala Likert scale ni dia banyak pendapat lah dalam educational punya what you call it scholars dan dia ada perbincangan sama ada di interval ataupun ratio. Tapi saya lebih cenderung mengikut kumpulan yang mengatakan dia antara interval dan ratio. Dia skala Likert ni dia antara interval dan ratio. Dia bila kita nak tanda tu bila kita klasifikasikan dia nampak seperti interval. Dan kita ada macam skala Likert tu biasanya contoh ada 4, 5 atau 6 dan seterusnya. Contoh kalau 5 skala Likert tu ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia ada pembahagian dia. Tapi bila kita nak analisis kita anggap dia sebagai ratio. Kita jumlahkan dia, kita analisis dia, kita anggap dia sebagai ratio di mana bila kita totalkan dia dapatkan mean standard deviation dia, mean CMPY dia nilai tu kita anggap dia sebagai ratio. Dia ada perbezaan antara itu dia ada makna lah. Tidak seperti yang macam ordinal ataupun interval tadi. Kalau interval tadi perbezaan dia tu antara tengah-tengah kumpulan ataupun interval tu dia macam tidak ada makna. Okey. Dan banyak contoh lain tapi sebenarnya banyak perbincangan ni berterusan, dia tidak terhenti kat situ dan sentiasa evolve. Benda ni sentiasa evolve. Kalau ada perkembangan terbaru dia akan tambahlah mengenai perbincangan mengenai skala Likert ni. Jadi itu awak kena tahulah dalam sebelum kita analisis data, dalam kita buat penyelidikan pendidikan, kita kena tahu dulu apakah jenis data kita. Dan setelah kita dah tahu, lepas kita tahu data kita tu, barulah kita boleh go to the next level. Kita nak pilih statistik jenis apa, macam mana kita nak analisis dan seterusnya. Okey. Saya rasa setakat ni itu saja daripada saya. Yep. Terima kasih. Thank you. Bye.